A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir Rabbi tammim bil khair. InsyaAllah hari ini kita nak berkongsi sedikit sebuah kitab yang diberi nama Tanda-Tanda Kiamat, Tanda-Tanda Kecil dan Tanda-Tanda Besar. Kitabnya macam ni Di dalam kitab ni dihimpunkan ratusan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar kiamat. Saya telah melihat beberapa tajuk dan ada sebuah tajuk di dalam tanda-tanda kecil kiamat yang boleh dibahagikan kepada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Dan dalam tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar ini ada tanda-tanda yang di mana tanda-tanda tu berlaku sekali sahaja. Kemudian ada tanda-tanda yang berlaku ketika zaman-zaman tertentu. Dan ada tanda-tanda yang belum berlaku lagi, seperti tanda-tanda besar kiamat. Dan satu tanda-tanda kecil kiamat yang menarik minat saya, dan saya boleh katakan ianya membenarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut 1400 tahun lebih dahulu, dan Allah Subhanahu wa taala mengiyakan, dan ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Rasulullah melihat tanda-tanda ini akan berlaku di akhir zaman nanti, yang akan berlaku ke umat Nabi Muhammad, tapi tidak berlaku di zaman Rasulullah. Antara tanda-tandanya adalah yang ke-36, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Sayakunu fi akhiri ummati nisa'uhum kasiyat ariyat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat aku, insya-Allah kalau kamu umur panjang, kamu akan melihat di suatu zaman wanita ini berpakaian tetapi telanjang. Dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memspesifikkan yang bahawa wanita ini dia tidak membuka aurat. Dia tidak membuka aurat, maksudnya dia bertudung, dia memakai pakaian dia lengan panjang menutup aurat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu di sini dia ini berpakaian tetapi telanjang. Kata Rasulullah, lam arahunna, aku pun tak pernah lihat. Maknanya belum berlaku lagi di zaman Rasulullah berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya dia berpakaian, dia beli jubah, masa nak beli tu beli jubah. Tapi jubah yang dia beli tu betul-betul ikut bentuk tubuh dia, melekat kain tu dekat tubuh dia. Masa nak beli tu dah elok dah beli jubah, tapi jubah dia tu betul-betul ikut bentuk tubuh dia. Kemudian pakai tudung tapi selempangkan ataupun ikat saja dekat leher. Nabi spesifikkan golongan ini. Dalam hadis yang seterusnya Rasulullah bagi tahu, la yadkhulunal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujudu min masirati kadza wa kadza. Nabi bagi tahu mereka ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau syurga itu dapat dicium
dari perjalanan sejauh mata memandang. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah bagi tahu, ketika kita meniti titian sirat, ada hamba ni dia dah bau dah syurga. Wangi-wangian syurga ini dapat dibau. Dia ingat dah nak sampai dah. Dia ingat dia dah nak sampai dah dekat dah syurga di hadapan dia. Nabi kata bau syurga ini dapat dibau, dapat dihidu 500 tahun sebelum sampai boleh dibau. Bayangkanlah orang yang Nabi bagi tahu ni kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang, bau syurga pun dia tak bau. Maknanya awal lagi dia dah jatuh ke dalam neraka. Dalam hadis ni daripada syarah daripada Sahih Muslim memberitahu tentang, Nabi spesifikkan, disyarahkan di dalam Sahih Muslim, diberitahu. Kita boleh tengok bila kita baca ni, kita tengok ada tak dekat zaman kita ni, berlaku tak pada zaman kita ni, tahun 2021 ni berlaku ke tidak. Saya bacakan. Dekat sini dia bagi tahu, mereka mengenakan pakaian pada tubuhnya tetapi tudungnya diikat, tidak dipakai dan tidak menutupi dadanya. Lagi pula pakaiannya sangatlah sempit dan ketat sehingga menampakkan bentuk dan liuk-liuk tubuhnya dan tampak menonjol di bahagian dadanya dan punggungnya, atau sengaja dibuka sebahagian tubuhnya. Oleh kerana itu kelak mereka akan mendapat siksaan di akhirat. Kita tengok pun dekat zaman ni, saya tak perlu nak nyatakan dekat mana, kita tak perlu search pun, tapi ianya akan muncul di media-media sosial, di mana sengaja diliuk-liukkan tubuh badannya. Ada satu aplikasi tu memang masyhur dan ramai anak-anak muda yang Islam, majoritinya bertudung. Bila kita membaca hadis ni, kita dapat membayangkan, ya betul lah apa yang Rasulullah bagi tahu kita 1400 tahun dulu. Bagi tahu dekat para sahabat, wahai sahabat, kalau kamu umur panjang, sempat kamu melihat situasi ini, kasiyat ariyat, wanita berpakaian tapi telanjang, Nabi kata la arahunna, aku pun tak pernah lihat, kamu pun tak pernah lihat, tapi ianya akan berlaku. Kita tengok zaman bila? Kita kata, ya Rasulullah, zaman kami Rasulullah, zaman kami 2021 ni. Memang begitulah. Itu adalah merupakan tanda-tanda kiamat yang Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bagi tahu kita dalam ratusan hadis. Untuk apa kita tahu tanda kiamat? Untuk kita persiapkan diri kita, untuk kita tahu apa yang perlu kita lakukan, untuk kita tahu yang hampirnya kita dengan kiamat. Nabi bagi tahu ni, dia bukannya dia menanggalkan pakaian, dia berpakaian tapi telanjang. Dia beli baju tu ikut bentuk badan dia. Dia pakai seluar tu memang ikut bentuk tubuh dia. Nabi kata, orang ini, wanita seperti ini, bau syurga pun tak bau. Bayangkan, kita semayang, kita solat, tapi pakaian kita tak seperti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Yang sepatutnya kita buat adalah ibadah kita mestilah seiring dengan akhlak apa yang kita tonjolkan dekat muka bumi Allah ni. Semoga apa yang kita lihat sebagai tanda-tanda kiamat ini, tanda-tanda kiamat yang Nabi bagi tahu, hadis yang ke-36, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, untuk supaya apa? Untuk kita nasihatkan orang di sekeliling kita, isteri kita, adik-beradik kita, ahli-ahli keluarga kita, saudara mara kita. Supaya apa? Supaya kita bawa semuanya balik kembali kepada cara hidup Islam yang sebenar. Ini bukan perkara main-main.
Memang ianya tanda kiamat, tapi ianya juga merupakan dosa yang besar. Dan di antara perkara yang paling merisaukan adalah ramai yang tak perasan wanita, ramai yang tak perasan apabila mereka pergi ke salon, apabila yang tukang cuci rambut itu, contohlah non-Muslim, orang yang bukan Islam, tahu tak aurat seorang perempuan Islam dengan perempuan yang bukan Islam adalah sama aurat dia dengan orang yang bukan mahramnya. Maksudnya haram untuk orang itu yang bukan Islam melihat rambut orang yang bukan Islam. Maksudnya orang yang bukan Islam melihat, kita membiarkan orang yang bukan Islam walaupun wanita melihat rambut seorang muslimah, itu adalah haram hukum dia. Jadi benda ni kita kena belajar supaya apa? Supaya kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kita bukannya berasa perkara ni jumut ke ataupun terlalu tak moden ke, tapi ini aturan Allah. Allah dah tetapkan kita kena hidup dekat dunia ini mengikut cara yang Allah nak, bukan cara yang kita nak. Kita tak ada pilihan sebab kita duduk ni adalah bumi Allah. Allah yang tentukan macam mana kita nak hidup dekat dunia ini. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.